Assalamualaikum, berjumpa lagi kita ya. Saya ni Cikgu ZZ, iaitu pengetua kepada Pusat Tuition Online Sains dan Matematik Akademi ZZ ya. Kali ini saya nak kongsikan 5 tips bagaimana kita boleh belajar matematik dengan berkesan. Ini berdasarkan pengalaman saya mengajar selama berbelas tahun. Jadi saya nampak ratusan ataupun ribuan pelajar saya macam mana diorang study semua. Di situ saya boleh ringkaskanlah bagaimana untuk kita belajar matematik dengan lebih efektif. Okey, nombor satu belajar matematik ni diumpama kita belajar kayu basikal. Kayu basikal tu ingat tak macam mana kita belajar, kawan kita ajar ke, parent kita ajar ke, dia tunjuk sikit je, lepas tu dia terus suruh kita kayu sendiri. Jadi terus apply, terus application dia terus. Jadi tak adalah dia tunjuk hari ni, minggu depan baru anda kayu, anda terus buat. Jadi matematik pun sama matematik pun anda tengok sikit contoh dan anda terus buat. Tengok contoh, buat. Macam ni basikal agak kadang-kadang kita naik, kita terjatuh, kita naik balik, jatuh, naik, sampailah kita lancar. Matematik pun macam tu Kita buat latihan, salah, betulkan balik, salah, betulkan balik, sampailah kita kuasai tahap tu, barulah kita terus ke peringkat seterusnya. Saya nampak banyak kesilapan student saya, dia belajar sikit, lepas tu dia terus nak lompat ataupun dia sekadar baca formula, baca selap beberapa muka, lepas tu rasa dah pandai, dia terus buat soalan susah. Lepas tu bila tak dapat buat, dia rasa macam give up, rasa benci matematik. Padahal dia latihan asas dia pun belum cukup kukuh. Jadi, anda kena buat kat mana tahap anda lah. Okey, nombor 2, buat latihan yang berpadanan. Jika anda dalam tahap 1, anda kena kuasai dulu tahap 1 tu sebelum ke tahap 2. Jangan melangkau tahap, maksudnya jangan baru belajar tahap 1, rasa dah pandai, terus nak lompat ke tahap 3. Satulah sebagai cikgu sebelum mula kelas, saya kena tahu dekat mana tahap belajar tu. Maknanya saya akan bagi sejarah diagnostik macam dalam saya punya tuition dalam Akademi ZZ, saya akan bagikan sejarah diagnostik supaya kita tahu kat mana tahap belajar tu, supaya parent pun tahu dan student pun tahu dan juga cikgu tahu. Bila tiga pihak ni tahu, dia akan jadi lagi solid lah pembelajaran tu, sebab kita sedar kita kat mana. Oleh kerana itu, memang kita kena buat tahap mana kita berada. Okey, poin nombor 3 adalah anda kena disiplinkan belajar setiap hari Sikit-sikit pun tak apa. Okey, katakanlah anda tak pernah belajar, mula dengan katakan 15 minit sehari untuk buat soalan matematik. Memang tak banyak kan 15 minit. Rasa dah selesa, esoknya kita naikkan lagi 15 minit contohlah jadikan 30 minit, seterusnya jadi 40 minit dan 60 minit dan seterusnya. Saya teringatkan anak saya Elias, dia baru 7 tahun, dia baru nak belajar puasa. Dia puasa tu mula-mula dia berbuka pada pukul 12 tengah hari. Lepas tu esoknya saya kata kat dia, cuba esok berbuka pada pukul 1 pula. Dia cuba pukul 1, okey. Lusa pukul 2 pula. Dia cuba tapi dia gagal, dia rasa dia tak mampu. Okey, tak apa, kita revert balik pada pukul 1. Esok lagi dia cuba pukul 2, alhamdulillah berjaya. Lepas tu dia build up confidence dia teruskan sampailah dia boleh buka pukul 3 dan seterusnya. Jadi sama macam belajar, kita tak boleh nak terus aku nak belajar 2 jam. Padahal kita tak nak belajar. Kita mula dengan sikit-sikit dulu. Start dengan 15 minit ataupun setengah jam sehari dan tambah sikit-sikit. Tapi yang penting, jangan putus rangkaian belajar ni. Yang penting anda kena buat. Kalau tak mampu, revert balik ke 15 minit. Yang penting istiqamah tu. Saya sarankan baca buku Atomic Habits oleh James Clear. Okay, nombor 4, pilih kawan yang betul. Ingatkan pepatah Arab mengatakan yang jika berkawan dengan penjual minyak wangi, maka wangilah kita. Jadi, siapa yang anda berkawan tu penting untuk kita boleh belajar dengan lebih cepat. Ini bukan sahaja dalam matematik, dalam semua hal hidup lah. Tapi kita fokus pada matematik dulu. Sebab kalau ada kawan yang mungkin lagi pandai dari kita, kita ada reference kalau kita tak faham, boleh tanya mereka. Dan nombor 2-nya, dia ada persaingan sihat. Saya tengok masa saya sekolah menengah dulu pun, masa saya dalam kelas bawahan, saya dapat 40 pun dah kira terror dah. Lulus kan, 40 tu hebat. Tapi masa form 5 tu saya masuk kelas pandai, saya dapat 70 tau. 70 ke okey kan. Tapi malu tau dalam kelas tu sebab semua dia dapat 80 ke atas. So, dia buat saya semangat untuk terus maju dan maju lah. So, pasal tu penting untuk kita pilih kawan yang mungkin sedikit pandai daripada kita. Nombor 5 adalah pilihan cikgu. Ke anda memang bertuah dapat cikgu yang bagus, sekolah tu memang cikgu best dan anda suka dia pun ajar cantik semua, memang anda kira bertuah lah. Tapi kita tahu bukan semua pelajar bertuah macam tu. Kadang kita dapat cikgu yang tak berapa ngam dengan kita. Mungkin dia ajar tu okey tapi
tak faham sangat ke, ataupun dia ajar memang tak best ke apa. Jadi kita terpaksalah buat kelas tambahan. Di situ anda boleh pilih cikgu tuition personal ke, tuition ramai-ramai ke, ataupun tuition online. Of course, saya promote saya punya tempat lah, Akademi ZZ. Boleh cuba ada kelas trial percuma untuk kita tahu keserasian antara cikgu dengan student. Di situ boleh nampak lah. Sebab cikgu ni kita akan belajar dalam jangka masa yang panjang. Keserasian tu sangatlah penting. Sebab di situ, kalau serasi tu insyaAllah anda akan jadi rasa lagi best belajar dan timbul minat sendiri. Dan akhirnya memang akan improve. Macam saya dulu, saya dapat cikgu yang best lah. Alhamdulillah. Puan Joani saya ingat nama dia. Saya belajar tu best. So, tanpa dia pun saya rasa seronok. Itu poin penting. Menutup, jadi itu saja sekian 5 tips daripada saya. Dan harap dapat membantu anda sedikit sebanyak. Okey, harap boleh like and subscribe. Terima kasih.